Mesti tak masuk. Okey. Okey, nampak bergema sangat Okey. Okey Tuan Haji, kita dah live sekarang. Kita dah live sekarang. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya malam ni yang berbahagia Tuan Haji Muhabir bin Ibrahim, penulis sebuah buku Nota Pewaris Jutawan. Bersama saya malam ni yang berbahagia Tuan Haji Muhabir bin Ibrahim, penulis sebuah buku Nota Pewaris Jutawan. Okey. Tuan Haji sihat Tuan Haji? Alhamdulillah, syukur sihat. Masih lagi sihat insya-Allah. Okey, macam mana cuaca hari ini dekat Melaka Tuan Haji? Hujan sekejap tadi. Boleh. Tuan Haji sihat Tuan Haji? Okey. Kita malam ni kita nak sembang-sembang santai lah Tuan Haji ya. Boleh. Berkenaan dengan menaikkan tips menaikkan nilai komersial tanah pusaka ni. Okey. Sembang-sembang santai lah Tuan Haji ya. Orang kalau sebut pusaka ni Tuan Haji, orang takut. Ya, betul. Orang takut dengar. Kebanyakannya kita takut. Betul, negative vibration. Kemudian kalau rasa cakap pusaka ni orang ingat macam-macam. Okay, sebagai pengalaman lah berdasarkan buku yang Tuan Haji tulis ni, saya rasa dia satu real story lah, pengalaman peribadi. Negative vibration. Kemudian kalau rasa cakap pusaka ni orang ingat macam-macam. Okay. Sebagai pengalaman lah berdasarkan buku yang Tuan Haji tulis ni, saya rasa dia satu real story lah, pengalaman peribadi. Puan. Ya. Jika saya mendapatkan mic tu Puan kena tutup. Oh, okey. Takut ganggu Puan lah. Okey. Jelas sekarang Tuan Haji? Boleh, saya boleh dengar. InsyaAllah. Ya.
Okey. Okey. So okey sekarang pasal berkenaan dengan pusaka ni. Saya dalam bidang pusaka ni dah masuk tahun ketiga. Kalau tengok stigma tentang pusaka ni memang banyaklah, maksudnya negatif. Kemudian kalau sebut pusaka ni orang takut sebenarnya. Jadi pengalaman Tuan Haji sendirilah daripada start menguruskan pusaka arwah bonda, kemudian dapat pemuafakatan, macam mana agaknya Tuan Haji melalui proses tu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sejahtera kepada Puan Suhairi. Yang pertamanya kita bersyukurlah kepada Allah SWT kerana dapat bersiaran pada malam ini. Dan terima kasih kepada Puan Suhairi kerana mempelawa saya, menjemput saya dan dia memudahkan kerja saya lah sebab saya tak jadi moderator, saya hanya menjawab soalan insya-Allah. Dan sebelum saya memberikan perkongsian pengalaman, mungkin ada sedikit pengajaran ataupun ilmu di sepanjang sesi ini, saya nak buat satu disclaimer ataupun penapian. Yang pertama, ia hanya berdasarkan kepada pengalaman saya semata-mata, berdasarkan buku yang saya tulis ni, buku Nota Pewaris Jutawan, dan mungkin kita fokus kepada soalan-soalan yang Puan Suhairi akan maklumkanlah. Mungkin kita kalau ada soal jawab ataupun ada permintaan untuk tajuk ataupun kita akan bicarakan pada sesi yang lain lah kalau ada keperluan. Jadi kalau soalan dia bagaimana stigma ataupun pengalaman, sebenarnya yang pertamanya bila berlaku apa-apa ataupun bila berlaku kematian dalam keluarga kita, salah seorang waris mesti ambil tanggungjawab. Jika tidak ada waris yang ambil tanggungjawab untuk urusan harta pusaka berkenaan, itulah yang kita hadapi masalah sekarang ni di negara kita. Kebanyakan harta pusaka yang terbengkalai, yang tidak diurus, sehingga kan para waris tidak dapat menikmati harta mereka yang sebenarnya. Jadi apabila tanah atau contoh tanah lah, tanah tidak ditukar nama, jadi tidak ada sebarang urus niaga yang boleh dilakukan atas tanah tersebut sebab tanah tersebut masih lagi atas nama si mati. Jika waris pun, betul waris pun nak memanfaatkan tanah berkenaan, contoh dia nak membangunkan ke ataupun membina rumah ataupun nak menyewakan, memajakkan, beliau waris ini tidak boleh memasuki sebarang kontrak kerana tanah berkenaan bukan lagi namanya. Walaupun betul tanah berkenaan ibu beliau yang merupakan si mati, tapi dari segi kontrak undang-undang waris tidak boleh memasuki kontrak atas harta yang bukan kepunyaannya, walaupun pada hakikatnya kepunyaannya, tapi dari segi undang-undang tanah berkenaan bukan miliknya dan dia tidak berhak untuk memasuki sebarang kontrak atau memajukan dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, pengalaman ini masalah dari segi stigma adalah bila kita cakap harta pusaka, kebanyakan kita beranggapan kita perlu berjuang untuk dapatkan hak kita. Mana kita kena pertahankan hak kita. Tidak semestinya begitu. Bila kita ada harta pusaka, kita boleh menyerahkan harta kita, katakan bahagian kita, katakan kita dapat bahagian 2/10. Jadi kita serahkan bahagian 2/10 itu kepada mungkin adik-beradik kita yang lain yang mungkin lebih memerlukan. Dia merupakan satu ujian sebenarnya. Jadi bagaimana untuk menguruskan harta pusaka ini bergantung kepada emosi kita sebenarnya. Pada saya emosi lah. Saya ada pengalaman menyerahkan bahagian saya kepada saudara si ibu sebapa saya, dan ada juga ketikanya saya perlukan harta berkenaan atas sebab-sebab tertentu yang mungkin saya akan ceritakan selepas ini lah. Jadi saya ada dua keadaan. Saya berjuang untuk dapatkan hak saya dan saya menyerahkan hak saya kepada waris yang lain merupakan adik-beradik saya yang juga waris kepada tanah berkenaan. Okey. Kalau untuk tanah tuan tu berapa dia punya pemilik tuan? Masa mula-mula tuan menguruskan tu? Ya, ada ketikanya contohnya salah satu tanah tu tanah yang diwarisi oleh bapa saya daripada bapanya, daripada datuk saya lah. Maknanya pemilik pada ketika itu
bila berlaku kematian ayah saya, pemiliknya berjumlah 4 orang. Okey. 4 orang. Tapi sekarang ni jumlah pemiliknya dah lebih daripada 10 orang lah. Sebab bila berlaku kematian, jadi macam tu. Jadi makin lama harta itu disimpan, pusaka itu diturun milik, jadi semakin banyak pemilik dan semakin rumit sebenarnya pengurusan harta pusaka jika tidak diuruskan dengan baik dan jika kita tidak ada sifat tolak ansur. Betul. Walaupun di kalangan adik-beradik dan juga waris. Ya, betul. Okey. Betul tuan. Dia sebenarnya pusaka ni satu benda yang sangat mencabar adalah permuafakatan. Setuju. Untuk dapatkan satu muafakat ni memang sangat-sangat cabaran. Tak kisahlah besar ke kecil keluarga tu. Jadi macam tuan sendiri ketika mendapat ataupun mencari pemuafakatan dengan adik-beradik tu mudah tak tuan? Saya boleh jawab mudah dan juga sukar. Itu sebab saya cakap daripada awal tadi, kita sebagai seorang waris, apabila kita menjadi salah seorang waris, kita perlu ambil tanggungjawab. Tak kira lah, mungkin abang kita yang sulung, adik kita yang bongsu atau abang kita di tengah. Maknanya salah seorang mesti ambil tanggungjawab. Dan yang perkara pertama yang kita perlu ada bila kita nak ambil tanggungjawab ini, semua waris setuju untuk lantik kita sebagai wakil mereka. Walaupun bukan secara bertulis, tapi persetujuan secara lisan. Secara lisan. Fasa ini fasa yang mudah. Sebab apa? Sebab bila kita ambil tanggungjawab, kita menawarkan diri kita, sebenarnya ni adalah satu kerja, satu tanggungjawab, satu beban. Biasanya waris ni dia tak mau ambil sebab dia dibeban kepada dia. Jadi siapa saja yang menawarkan diri mungkin dia boleh berikan kepercayaan untuk jalankan tugas tersebut. Sebab waris yang ambil tanggungjawab untuk memulakan pembahagian harta pusaka atau pengurusan harta pusaka, beliau perlukan korbankan masa dan beliau perlu korbankan wang ringgit walaupun tidak banyak. Jadi mungkin perkara ini mungkin tidak disukai atau oleh pewaris lain. Jadi kalau kita menawarkan diri, kebarangkalian tinggi dan kemungkinan besar kita akan dipersetujui. Pada fasa ini tak ada masalah. Cuma dia akan berlaku fasa yang mungkin agak sedikit tegang apabila timbul pada peringkat pembahagian. Mana-mana kita mulakan proses, maksudnya kita isi borang, pergi ke pejabat tanah, ketua pengelola tanah dan galian unit pusaka, itu tak ada masalah. Carikan dokumen-dokumen, surat simati ataupun dokumen salinan geran dan sebagainya, itu mungkin tak suka sangat. Bila fasa pembahagian tu agak sukar. Jadi apa yang saya buat adalah kita kena terangkan kepada semua waris proses yang berkenaan. Maknanya waris walaupun mereka tidak melaksanakan tugas yang kita buat, tapi mereka tahu status apa yang akan dah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apakah proses yang akan berlaku selepas ini. Mana kita keep update mereka apa yang kita sedang buat dan apa yang kita akan buat dan apa yang akan berlaku. Contoh katakan kita beritahu tanah ni ada tunggakan sekian-sekian harga dan kita akan bayar dan sebagainya. Maknanya kita kena update apa yang akan berlaku, tanah ni ada berapa tempat, berapa luas, mungkin dari sisi topografi. Kalau katakan pewaris tak tahulah tanah, sebab memang ada setengah tu pewaris tidak tahu pun tanah, kalau dalam contoh tanah, pewaris tidak tahu pun tanah itu di mana. Itu biasa tuan. Jadi orang yang mengambil tanggungjawab kena tahu sebanyak maklumat tentang tanah itu. Tanah itu di mana, apa kalau katakan ada sekatan, topografi dia bagaimana, apa yang ada di atas tanah itu sekarang, berapa luas dia, berapa nilai, itu yang penting, nilai dia berapa sekarang. Jadi perkara-perkara yang melibatkan tanah itu, mungkin potensi dan sebagainya, perlu diketahui oleh orang yang mengambil tanggungjawab tadi. Tak kira adik-adik yang paling bongsu ke,
dia abang yang paling sulung ke, atau dia yang paling sibuk ke, atau dia yang lepas saya universiti. Tak, ini berlaku dan berlaku. Okay. Itu saja puan saya ingat setakat ni. Untuk ni lah pengalaman ya. Dan kalau tengok kepada situasi muafakat pun dah dapat, tuan boleh cari tuan pingu tanggungjawab. Jadi macam mana timbul idea untuk tuan menaikkan ataupun menaikkan nilai tanah tu menjadi satu tempat yang kata orang ada value, memberi manfaat kepada waris-waris yang sedia ada sekarang ni? Okey. Perkara pokok dalam harta pusaka ini adalah persoalan apakah yang waris akan dapat. Walaupun waris tidak menyatakan dalam perbincangan dalam mesyuarat-mesyuarat yang kita adakan bersama waris, tapi dalam hati mereka inilah yang mereka sering tanyakan, apa yang aku akan dapat daripada harta pusaka ini, berapakah nilai yang akan waris akan dapat, apakah potensi harta pusaka ini. Maknanya mereka berfikir apa return yang mereka akan perolehi bila mereka mewarisi harta pusaka ini. Mereka tidak mahu mewarisi liability atau beban. Mereka ingin mewarisi keuntungan dan juga mungkin pendapatan lah. Ataupun kalau lebih tinggi, adakah mereka boleh jadi kaya dengan harta pusaka ni? Minta maaf cakap lah. Tapi walaupun mereka tidak menyatakan apa yang saya katakan tadi, tapi bagi kita yang mengambil tanggungjawab, kita kena ingat bahawa kita perlu ada idea bagaimana untuk memajukan tanah ini, harta pusaka ini kalau dalam bentuk tanah, dan bagaimana tanah pusaka ini boleh memberi pulangan kepada setiap waris walaupun pulangannya tidaklah sebanyak mungkin RM1,000 sebulan ke, atau yalah yang agak, tapi kena ada pulangan. Jadi bila kita nak menaikkan nilai tanah itu, dia ada beberapa cara lah. Ini kalau ikut pengalaman saya, sebenarnya saya bertuah bila sebelum mak saya atau bonda saya meninggal dunia, beliau telah pun menyewakan tanah pusaka berkenaan kepada seseorang untuk membina kedai makan ataupun restoran tom yum. Jadi saya hanya mengikuti apa yang ibu saya ataupun arwah bonda saya buat. Di samping saya kembangkan lagi. Jadi saya nampak apabila tanah pusaka berkenaan terletak di tepi jalan dan jalan berkenaan agak sibuk dengan kenderaan. Jadi dan apabila saya lihat juga penyewa yang berkenaan boleh maintain atau sustain dia punya bisnes selama lebih daripada 20 tahun, maknanya lokasi berkenaan sesuai untuk tujuan-tujuan komersial. Jadi kita boleh buka kedai makan, kita boleh buka kedai mungkin jual kraft tangan, mungkin boleh buka kedai jual motor dan sebagainya, komersial lah. Sebab apabila kita mewarisi tanah pusaka, kita kena faham apakah tanah itu, di manakah lokasinya, dan apakah strategi yang kita nak gunakan untuk menaikkan nilai supaya tanah berkenaan boleh mendatangkan pulangan kepada kita dan juga kepada pewaris. Sebab inilah perkara yang pewaris akan tanya, berapa aku boleh dapat? Aku dapat berapa? Ini satu benda yang mungkin agak mungkin agak nak cakap macam mana, bukanlah biadab, agak kasar, tapi inilah perkara-perkara yang sentiasa bermain, walaupun bukan semua waris, tapi kebanyakan waris memikirkan apakah pulangan yang mereka akan dapat daripada harta pusaka yang mereka waris daripada bapa ataupun bunda mereka. Biar kita cakap betul malam ni supaya jelas. Saya bukan jenis yang cakap berkias-kias. Minta maaf puan, saya tak boleh cakap berkias sebab saya nak terus jelas apa yang berlaku dan apa yang saya alami. Ya, tak apa tuan, sebab kita pun kongsi santai-santai dari hati ni sebenarnya, sebab buku tuan ni pun penulisan dia dari hati. Saya baca, saya tengok perjalanan dia, saya kata oh, ini betul-betul adalah cerita sebenar, pengalaman sebenar. Kalau boleh saya tahu sebelum tuan buat ni, tuan ada tak basic knowledge tentang hartanah, mungkin akta, ataupun tuan cari waktu dah proses tu baru cari fakta-fakta tu? Okey, pengalaman saya macam ni puan. Semasa saya bekerja
dalam tahun 2004 saya ada peluang untuk bekerja dekat pejabat tanah. Jadi saya berkeinginan sangat nak bekerja pejabat tanah sebab pada saya pengetahuan tentang tanah ini sangat penting. Kerana kita akan mempunyai tanah, sebidang tanah dan juga mungkin kita akan mewarisi tanah pusaka. Jadi saya ajukan permohonan ataupun cadangan saya kepada bos saya masa itulah. Jadi bos saya tak setuju. Jadi sebenarnya saya kecewa dan saya tak dapat belajar secara praktikal urusan tanah. Jadi apabila berlaku kematian ataupun menguruskan harta pusaka ini, saya terpaksa belajar sendiri. Maksudnya saya belajar melalui pembacaan, saya belajar melalui, saya bertanya dengan orang yang bekerja dekat pejabat tanah dan saya mungkin berkawan dengan mereka yang tahu dan mahir lah. Jadi ini satu proses yang agak panjang dan berpecah-pecah ataupun kita nak kumpulkan satu maklumat tu daripada orang yang berlainan dan kita tak boleh lari dari berkawan dengan peguam. Dan peguam ni, kita berkawan dengan peguam ni kenalah peguam yang memang ada pengalaman menguruskan hartanah. Sama dari segi pewarisan, dari segi pembagian pusaka dan sebagainya. Jika tidak, kita susahlah. Sebab kadang bukan semua peguam yang buat hartanah, ada yang buat jenayah dan sebagainya kan. Jadi kita kena ramai kawan dan kita kena banyak kawan dan kita jangan malu lah. Jadi dalam kes saya, apabila saya menguruskan hartanah ini memang saya belajar sendiri. Dan saya baca, saya belajar, saya tanya dan itulah bila ada pengalaman dan pengetahuan yang sedikit tu, saya hasilkan buku berkenaan Nota Polisi Jutawan supaya ilmu dan juga pengalaman berkenaan dapat direkod dan dokumenkan, jadi untuk manfaat pembaca-pembaca yang ingin tahu tentang selok-belok menguruskan harta pusaka terutama dalam bentuk tanah. Betul Tuan. Sebab sekarang ni kalau kita tengok kepada semasa awareness tentang 70,000 harta terbeku, tanah yang tak dituntut, sentiasa ada kat dada akhbar. Tapi inisiatif waris tu untuk buat tindakan tu memang sangat hampir tak ada sebenarnya. Macam tak kisah pun. Walaupun macam-macam cerita kita sampaikan. Jadi sebenarnya rugi bagi saya kalau tanah-tanah yang terbiar dan akhirnya jual aje lah penyelesaiannya. Okay. Sebab itu Puan, saya pengalaman saya lah. Dalam proses pembagian tu memang kalau pengalaman saya, memang ada antara waris yang memang ingin menjual tanah pusaka. Itu sebab apabila kita mengambil tanggungjawab untuk mengurus harta pusaka, kita kena ada satu matlamat yang jelas. Adakah kita ingin melepaskan tanah pusaka ini ataupun kita ingin memajukan tanah pusaka ini ataupun menjaganya. Jadi kalau kita ingin melepaskan tanah pusaka ini, prosesnya mudah Puan. Saya ingat kita tak perlu sekolah tinggi untuk nak jual tanah pusaka. Sebab itu bila saya menulis Nota Polisi Jutawan ni, saya sebenarnya sangat saya semasa saya menulis buku ni ada part-part atau bahagian-bahagian yang saya menangis. Sebab dia satu perjuangan dan satu keazaman yang bukan sedikit. Sebab kalau kita ada 10 pewaris, bagaimana kita nak mencari jalan keluar jika daripada 10 tu seorang saja yang tak mau jual, kita saja yang nak pertahankan. Bagaimana kita nak berhadapan dengan 9 lagi waris yang ingin menjualnya? Jadi itu satu cabaran. Jadi sebelum kita memasuki atau mengurus harta pusaka ini, kita kena jelas matlamat kita. Kalau kita ingin memajukan, kita majukan. Kalau kita ingin melepaskan, kita kena bersedia dengan beberapa perkara lah. Antara perkara ataupun kesan yang kita akan dapat secara terus, kita tak akan dapat harta pusaka itu atau tanah pusaka itu selama-lamanya. Kita akan kehilangan tanah pusaka itu sepanjang hayat kita dan mungkin anak cucu kita tidak akan dapat menebusnya sampai bila-bila. Maksudnya kita akan, sekali kita hilang, kita akan hilang selama-lamanya. Jika itu yang kita sanggup lalui, saya secara terus terang akan bercakap silakan. Tapi jika kita tidak mahu,
dan tidak mau menjual atau melepaskannya, dan kita ingin menjaga atau memajukannya, ada banyak cara dan ada banyak kaedah, dan terpulanglah kepada kita bagaimana kita dah mengusahakannya. Jadi kalau dalam konteks saya, ada ketikanya saya terpaksa membeli bahagian yang ingin dijual oleh waris. Jadi waris ingin menjual dan kita tak ingin menjual, kita kena berjuang lah, mencari duit, berhutang dan sebagainya untuk membeli bahagian yang berkenaan. Dalam konteks dalam pengalaman saya terpaksa berhutang untuk membeli bahagian berkenaan. Itu satu perjuangan. Satu perjuangan lah. Tapi bila dah selesai perjuangan tu rasa lega tu Haji? Saya membuktikan sesuatu bahawa mereka akan menyesal sebab melepaskan bahagian mereka. Betul. Okey. Satu pengalaman yang, ialah sebab macam saya tak ada pengalaman kematian lagi. Ya, ayah dan ibu saya masih sihat alhamdulillah. Cuma pengalaman menguruskan harta-harta orang yang sudah meninggal, maknanya keluarga orang lain lah. Jadi mungkin perasaan tu sekadar untuk melakukan kerja kan. Berbanding kita yang mengalami satu sendiri tu, dia ada rasa satu feel yang lain lah ya Tu Haji. Ya betul. Okey. So kalau pada tengok sekarang ni, saya tengok soalan, ada soalan tak? Tak ada soalan. Dia kata, ada soalan. Tuan Haji tak nampak soalan sebab saya kat sini boleh nampak. Tak apalah Puan, boleh bacakan, saya tak nampak. Okey. Kalau banyak tu betul lah boleh dapat kekayaan, dia kata. Sebab tanah ni tanah ni sumber kekayaan. Macam Tuan Haji cakap lah, tanah ni sebenarnya satu jaminan bagi kita lah. Ada tanah, kita terjamin sebenarnya. Jadi sangat sayang kalau tanah-tanah yang berpotensi tidak dimajukan dan dibiarkan oleh waris, tak dituntut kadang-kadang sampai macam tadilah saya uruskan 5 generasi. Waris tambah, ada kematian baru juga meninggal 2 minggu lepas, tambah lagi waris. Tanah jadi semakin kecil, nak jual pun kalau dibahagi kepada setiap waris tak tahulah berapa yang dapat. Tapi itu penyelesaian terbaik daripada, banyak orang akan fikir itu penyelesaian terbaik daripada kita gaduh ataupun bermasam muka, tak seronok kan. Itu penyelesaian setiap waris lah. Tapi macam kes Tu Haji ni alhamdulillah muafakat dapat, bermanfaat sampai hari ni. InsyaAllah lah. Okey Tu Haji, ada yang Tu Haji rasa macam nak share lagi yang kita boleh share dengan orang kat luar sana bahawa penting menguruskan tanah-tanah yang terbiar ni. Jangan dibiarkan terbiar macam tu je. Okey, pertama sekali kita kena tahu dan kita kena sedar, jika kita sebagai anak, walaupun tadi Puan beritahu Puan tak ada pengalaman lagi, ibu dan bapa kita akan meninggal dunia pada satu masa nanti. Ini satu hakikat kehidupan. Dan kita pun, kita kena tahu kita akan meninggal satu masa nanti. Ini satu benda yang pasti, kan? Tidak ada orang yang boleh mengelak berhadapan dengan kematian sama ada kita meninggal dunia ataupun ibu bapa kita meninggal dunia. Persoalan itu persoalan yang kita tak boleh nak nafi dan kita tak boleh nak lari. Tetapi kita boleh buat persediaan. Sebab kita mahu menguruskan semua perkara dengan sebaik-baik pengurusan. Maksudnya dengan berlaku kematian, ada peninggalan harta pusaka berkenaan, dia tidak menjadi sebab ataupun fitnah ataupun faktor kita adik-beradik berpecah belah ataupun berkelahi ataupun berputus saudara. Jadi harta pusaka berkenaan, dia bergantung kepada bagaimana kita menguruskan. Kalau kita menguruskan dengan baik, saya fikir Allah Ta'ala akan bantu kita. Allah Ta'ala akan menjadikan harta berkenaan sebagai satu cara untuk kita berkembang dari segi kekayaan ataupun ekonomi. Tapi kalau kita ada tamak haloba, sikap yang tidak elok, harta berkenaan akan menjadi punca kenapa adik-adik kita bermasam muka dan bergaduh dan tak akan bertegur sapa sampai bila-bila. Jadi mereka, cucu kita atau anak kita tak akan jumpa sepupu dia sebab kita tak akan pergi kepada
atau menziarahi rumah adik kita, kakak kita, abang kita sebab kita dah berpatak arang. Jadi kita kena ingat, bila berlaku kematian, kita kena uruskan dengan sebaik mungkin. Sebelum kita dapat menguruskan sebaik mungkin, kita kena ada ilmu, kita ada pengetahuan, kita kena ada maklumat supaya segala yang kita uruskan teratur dan juga cermat. Tetapi juga yang penting, kita kena bersedia dengan jika berlaku apa yang saya sebut tadi dari segi waris ingin menjual. Kalau kita ingin menyimpan ataupun memajukan, kita kena bersedia. Tapi kalau semua waris nak menjualnya, macam saya cakap tadi, silakan, tapi hadapilah keadaan-keadaan yang mungkin penyesalan di masa depan. Sebab macam saya cakap tadi, macam Puan cakap tadi, bila kita ada tanah, walaupun tanah kita sekalkan kera, walaupun kita hanya membina pondok beratap kanipah, tidak ada orang yang boleh halau kita. Tidak ada orang yang boleh halau kita. Kita kena ingat tu. Malah kalau orang tu masuk tanah kita, kita boleh saman orang yang berkenaan dah dapat pampasan. Jadi kalau kita tak ada tanah, minta maaf cakap, kita duduk di rumah katakan hak milik serata, rumah apartmen dan sebagainya, pada saya kos tu lebih tinggi. Kita nak bayar maintenance, kadang-kadang ada berlaku lift yang rosak. Jadi dia menyebabkan hidup kita tak tenteram. Hidup kita tak tenteram, kan? Kalau beli rosak, kita dah usia 65 tahun atau 70, kita sanggup lagi naik tangga? Tak, ini perkara-perkara yang kita kena fikir. Sebab itu bila kita ada tanah, ini adalah salah satu jaminan kepada kita bahawa kita boleh buat apa saja di atas tanah itu tanpa ada gangguan daripada mana-mana pihak. Malah kalau kerajaan nak keluarkan kita pun, kerajaan terpaksa memberi kita pampasan yang setimpal. Dia bergantung kepada bagaimana kita menaikkan nilai tanah tadi. Kalau katakan tanah kita 1 ekar, kosong tak ada apa-apa, tumbuh lalang je, berbanding dengan kita tanam dengan durian, tanam dengan pokok mangga. Jadi bila pampasan diberikan, nilai pokok mangga yang berkenaan pokok tu akan dikira sebagai satu kehilangan kepada kita. Jadi kalau kita tak tanam apa-apa, kita dapat nilai tanah sajalah. Jadi ada banyak cara untuk kita menaikkan nilai, tapi mungkin orang tak perasan, kan? Atau tak nampak ataupun tak ada pengalaman bagaimana kita boleh menaikkan nilai tanam. Itu sebab bila kita menyewakan tanah berkenaan, dan entah macam mana kerajaan sangat suka dengan tanah kita tu, dia nak buat pengambilan balik tanah. Bila kita sewa tu, satu kehilangan sewaan tu akan dapat diberikan pampasan di samping nilai tanah yang berkenaan. Jadi kalau kita tak majukan atau tak sewakan tanah berkenaan, kalau pengambilan dibuat, nilai tanah saja akan dibayar. Sebab kita tak buat apa-apa atas tanah tersebut. So kita akan kerugian. Kita akan kerugian. Jadi pada saya, kalau kita nak memajukan tanah ni, ada banyak cara, ada banyak kaedah. Dia bergantung kepada kreativiti dan juga ilmu yang kita ada. Dan kemauan kita, itu yang penting lah, Puan. Betul Tuan Haji. Tuan Haji, satu lagi saya teringat tentang proses Tuan Haji dapatkan pampasan daripada TNB kalau tak silap saya dekat tanah tu nah. Bagaimana Tuan Haji dapat satu kekuatan nak pergi saman satu syarikat yang saya kira syarikat tu besar lah kan. Buat satu pencawang dan masuk kawasan tanah tu, dan Tuan Haji jumpa untuk dapatkan satu keadilan lah maksud saya. Okey, Puan, itu sebab saya cakap di peringkat awal tadi, bila kita menguruskan harta pusaka ini, kita bukan mengurus, kita memperjuangkan nasib untung kita sebenarnya. Dalam konteks saya macam ni, konteks saya macam bila saya uruskan harta pusaka, perkara pertama yang saya buat bila harta pusaka itu dipindah milik ataupun dalam proses pindah milik, apa yang saya buat adalah saya ukur atau mencari batu sepadan semua tanah pusaka yang berkenaan. Maknanya kalau dulu saya tahu secara agak-agak di mana sempadan tanah berkenaan, tapi bila tanah berkenaan telah diturun milik, apa yang saya buat adalah saya ukur dan cari batu sepadan lah. Saya akan tahu kalau keluasan 1 ekar tu hujungnya di mana. Mana batu sepadannya. Jadi bila dalam proses ukur mengukur tu, barulah saya sedar bahawa
sebahagian daripada tanah yang berkenaan di belakang, di hujung telah diceroboh. Diceroboh. Tapi kalau tengok di atas geran ataupun hak milik, sepatutnya dia ada endosan. Endosan di bawah akta berkelan letrek. Dia kena masukkan endosan bahawa hak laluan tenaga, saya sebut di sini, saya berani sebut di sini, tenaga nasional berhad. Jadi sepatutnya endosan itu atau masukan itu ada dalam geran. Jadi pemilik akan sedar. Dalam kes saya, pemilik saya atau ibu saya dulu masa geran lama, dia tak sedar bahawa ada masukan, ada endosan dan berlaku pencerobohan. Jadi apabila saya sedar, bila kita ukur-ukur, rupanya ada pencawang. Rupanya ada talian TMB di situ. Jadi oleh kerana kita ada sifat perjuang, walaupun tak masuk parti perjuang, kita kena pertahankan hak milik ini. Sebab pada saya, tanah pusaka bukan sekadar tanah pusaka, bukan sekadar tanah yang mungkin ada parit, yang mungkin ada pokok. Dia bukan sekadar tanah. Dia adalah satu pemberian ataupun amanah daripada ibu atau bapa kita. Mana pemberian kasih sayang tu satu amanah yang kita kena jaga. Kita kena jaga ni terpulang pada tafsiran kita lah. Kita jaga macam mana kan. Tapi pada saya kena jaga harta pusaka ini sebagaimana saya menjaga kasih sayang ibu atau bapa saya. Saya tak mahu ada unsur-unsur lain, ada elemen-elemen lain, ada orang lain yang sewenang-wenangnya memasuki atau menceroboh ataupun tanpa izin kita bawa sesuatu atas tanah berkenaan. Jadi ini sebagai satu maruah kita lah, maruah kita. Macam kita lah kan, kita dah siap pagar rumah kita, tapi macam mana tiba-tiba orang masuk, bagi salam, dia ceroboh. Jadi takkan kita nak berdiam diri. Itu adalah kita punya hak milik. Itu adalah kita punya maruah. Itu adalah kita punya hak. Kita mesti pertahankan hak kita. Jadi jadi bila saya tahu perkara tersebut, saya perkara pertama yang saya buat, saya akan tulis surat kepada syarikat yang berkenaan. Biasalah jawapan dia takkan jawab. Dia takkan jawab surat tu. Itu biasalah, dia takkan jawab surat tu. Kita telefon pun dia menafikan, ataupun tak mau berbual, ataupun tak mau berinteraksi, berkomunikasi dengan kita. Tapi kita jangan mengalah, kena jumpa lawyer dan cari lawyer yang ada pengalaman dan lantik mereka untuk saman. Sebab itu sahajalah jalan penyelesaian untuk selesaikan supaya kita dapat pembahasan. Itu pun pengalaman saya puan, mereka akan melewatkan, melengah-lengahkan. Sebab apa? Sebab dia mahu kita bosan, dia mahu kita putus asa dan kita tarik diri. Sebab kita kena ingat, bila kita lantik lawyer, kita kena dulukan duit kita. Bukan 100 puan. Bukan 100, bukan 200. Jadi jumlahnya agak besar. Jadi kita kena memperjuang dan kena berkorban lah. Jadi bila kita jumpa lawyer dan sebagainya, lawyer akan uruskan uruskan saman berkenaan, dan biasanya pengalaman saya mereka takkan bayar sampailah kita bawa mereka ke mahkamah. Bila ada mahkamah keluarkan perintah, barulah mereka membayar. Itu pun mereka di mahkamah, mereka masih lagi nak menegakkan benang yang basah. Wah, kita kena ingat panjang loh. Syarikat ni syarikat besar. Macam saya hanya mampu mengupah seorang lawyer, seorang peguam saja. Mereka datang 3 orang peguam. Kita kena ingat. Jadi mereka ada pasukan. Kita tak ada pasukan, kita ada seorang je peguam tu. Kalau bagus, baguslah. Kalau kata orang hampir susahlah hidup kita kan. Jadi kita kena pilih peguam yang ada pengalaman, ada track record dan tahu bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Jadi dalam kes saya, bila kita bicara di mahkamah, sebab saya saman TMB dan juga saman Telekom Malaysia. Dua-dua saya berjaya lah. Cuma kalau pendengar atau penonton nak saman kedua-dua entiti ini, mungkin saya boleh bagi sedikit pandangan bagaimana untuk berhadapan dengan mereka lah, supaya mungkin ada di kalangan kita tak mengulangi kesilapan yang saya
saya buat sebab saya tak ada pengalaman. Jadi kita ingat benda tu simple je. Kita ingat dengan mengupah lawyer, bayar lawyer, benda tu selesai. Tidak, kita kena buat homework kita sendiri. Kita tak boleh bergantung 100% kepada peguam. Ya, betul. Betul Tuan Haji. Itu satu pengalaman dan semangat sebenarnya tu mempertahankan tanah, hadiah-hadiah daripada orang tua kan, kenangan semua ada di situ. Dan tapi malangnya Puan, kesempatan, ya Tuan. Puan, malangnya bukan semua pewaris tanah pusaka, walaupun mereka tahu tanah mereka diceroboh, bukan semua yang ingin mempertahankan. Kebanyakannya berdalam denial mood lah, bukan menafikan, mereka anggap benda tu tak penting, anggap benda tu menyusahkan, anggap benda tu tak perlu dibuat. Sebab saya pernah bercakap dengan pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah pusaka ibu saya, dan memang confirm bila tanah bersebelahan tu memang ada juga talian TMB. Bila saya beritahu apa yang saya buat, pemilik ini atau pewaris ini tak berminat. Dalam berti kata lain, dia anggap mungkin apa yang saya katakan tu sia-sia dan dia tak berminat lah. Dia tak berminat nak buat apa yang saya buat. Walaupun maksudnya kat sini, dia dah nampak Tuan Haji berjaya dapatkan pampasan, dia dah tahu dah Tuan Haji dah lalui proses tu, dia tak kisah juga. Dia tak kisah sebab mungkin dia tak mau nak dahulukan duit dia. Sebab bila kita bayar lawyer ni, jumlah dia bukan 1,000 Puan. Jadi dalam kes saya tu, permulaan tu kita bayar 10,000. Jadi 10,000 ni duit kita tau. Pampasan tak dapat lagi. Jadi kita kena berkorban lah. Tapi ini kita tak payah nak cerita dengan waris lain. Sebab mereka tak berminat nak dengar. Jadi kita yang kena fight ataupun kita kena berjuang lah. Berjuang. Betul lah. Bila fight dengan pusaka ni memang sebenarnya banyak pengorbanan. Kadang-kadang seorang je yang nak buat, yang lain dia senyap dan tengok dan lihat. Macam Tuan cakap tadilah. Okey. Puan, dalam konteks ni Puan, dalam konteks ni kita selalu berfikir, walaupun bukan semua kita ni, kita selalu berfikir apa yang aku boleh dapat daripada apa yang aku boleh bagi. Maknanya kita lebih suka berfikir apa yang aku dapat berbanding apa yang aku boleh berikan, apa yang saya boleh berikan kepada orang lain. Apa yang kita boleh berikan kepada pewaris. Kita jangan fikir, walaupun ada orang fikir macam tu, tapi dalam kebanyakan masa kita jarang berfikir begitu. Kita fikir apa yang aku boleh dapat, apa yang aku boleh dapat daripada harta ni. Daripada pusaka. Berapa untung berapa banyak. Biasanya dia mesti datang dengan nilai lah. Dan memang sekarang kalau tengok ada satu ni, memang agak sukar untuk educate waris generasi muda memahami betapa bernilainya tanah pusaka. Macam mana cara agaknya, macam mana cara boleh matlamat ni sampai kepada mereka? Bagaimana cara supaya kita boleh sampaikan matlamat ni kepada generasi-generasi yang akan datang ni? Bila kita cakap tentang pewarisan atau harta pusaka ini, seseorang itu dia tidak boleh berfikir secara singkat. Orang yang berkenaan, dia kena ada satu proses berfikir panjang. Maksudnya adalah, kita kena ingat kalau kita belajar ekonomi, sumber tanah ini dia semakin berkurangan, bukan semakin banyak. Dia sumber ekonomi yang semakin berkurangan, dan tanah ini walaupun mungkin dia tak naik nilai, dia akan bertahan. Dalam keadaan tertentu dia mungkin tak naik nilai sebab mungkin jauh dekat jin bertendang atau dalam hutan kan, mungkin tak ada infrastruktur, jadi nilai dia agak lambat naik. Tapi bila tanah-tanah ini dimajukan, kerajaan buat jalan raya dan sebagainya, tanah itu dia tak naik secara gradual ataupun berangsur, tapi dia akan nilai ni akan melompat. Mungkin asalnya 50,000 dia boleh jadi 500,000. Ya, betul. Dan itu satu. Yang kedua, kita kena ingat, kita nak hidup, kita hidup atas tanah. Dan kita akan mati dalam tanah. Kita akan berpijak atas tanah, kita tak boleh berpijak atas pokok.
So kita mungkin tak yang tanah kita tak rasa tanah tu, tanah yang kita pijak tu mungkin tanah awam sebab jalan raya. Dan kita satu masa kita akan tidur dalam rumah yang dibina atas tanah kita. Kalau kita buat pondok bukan tanah kita atau dekat tepi jalan, bawah, terowong dan sebagainya, ada orang yang berhak untuk halau kita. Jadi kita kena fikirlah bagaimana dia menjadi satu jaminan. Itu sebab saya tadi walaupun kita tanah kita sekarang kita hanya bina pondok, tak ada siapa pun yang boleh halau kita daripada tanah kita walaupun kita duduk dalam pondok yang mungkin nak runtuh dan sebagainya. Dan tak ada orang boleh cakap dan boleh komen dan buat apa-apa atas. Tapi kalau kita menumpang, boleh buat macam tadi kan, bila kita duduk rumah apartmen, rumah pangsa, maintenance tu tidak ditentukan oleh kita. Kita tak tentukan maintenance, yang maintenance ditentukan oleh JMB. Terpulang pada JMB untuk tentukan naik ke turun. Tapi biasanya naik lah. Tak pernah saya dengar maintenance turun kan. Jadi kita kena bersedia. Selama mana? Selagi mana ada maintenance, kita kena bayar. Kita kena bayar. Walaupun kalau kita tanah ni kita kena bayar cukai tanah, tapi tidaklah mungkin setinggi kita bayar cukai tanah setahun sekali. Maintenance kita kena bayar sebulan sekali. Sebab kalau kita bayar setahun sekali, kita mungkin terkejut dengan nilai maintenance setahun tu. Jadi dipecahkan, jadi nampak kecil lah. Tapi kalau katakan kita lamkan kepada ni, kita mungkin tak mampu nak bayar lah sekaligus. Betul Tuan Haji. Itulah ya, nilai tanah pusaka sebenarnya. Bukan tak ada nilai, terlalu banyak sebenarnya, tinggi nilai kalau orang yang tahu bernilai. Jadi hari ni saya nak ajak juga kawan-kawan yang tengok live, boleh dapatkan buku Tuan Haji ni, Nota Pewaris Jutawan. Buku ni ada di kedai buku ya Tuan Haji? Dia kedai buku, bukan kedai basikal, kedai buku. Buku ni memang sangat-sangat. Ya? Puan boleh sharekan nombor, kalau nak beli tu boleh beli dekat yang saya share nombor Haikal tu. Haikal tu dia ada penerbit buku tu. Jadi boleh beli dia terus daripada penerbit Pekan Ilmu. Ya. Dan saya pun galakkan sebab terlalu banyak, sebenarnya buku ni bukan sekadar buku pengurusan pusaka. Dia sebenarnya motivasi dan semangat. Jadi sebenarnya kalau nak memahami, sebab ni perjalanan sebenar Tuan Haji dan Tuan Haji bukukan sendiri dan memang disampaikan dengan penuh berinformatif. RM20 saja. RM20 ya. Kalau nak cari boleh cakap saya pun boleh. Nombor telefon dia punya ni ada dekat saya boleh tolong, dan mungkin kalau tak jumpa saya cari Tuan Haji lah ya. Direct dengan ni. Boleh. So kita pun alhamdulillah. Tuan Haji, kalau ada request lagi untuk live boleh ke Tuan Haji? Boleh. Bergantung pada masa saya lah. Sebab saya kadang ada yang sebab 1 jam ni sebenarnya banyak sebenarnya kita nak share, tapi tak mampulah dengan 1 jam ni kan, terlalu ilmu terlalu ni. Kita pun dah 1 jam. Terima kasih banyak-banyak dengan masa Tuan Haji sudi menerima jemputan saya. Sama-sama Puan, sama-sama. Kita berkongsi. Sebab ilmu yang Tuan Haji bagi tu saya rasa memang sangat-sangat bermanfaat untuk generasi-generasi yang akan datang ni tentang nilai pusaka. Dan insyaAllah kalau ada ni saya akan request lagi. Boleh masa insyaAllah. 1 jam ni. Okay, kata-kata tak akhir Tuan Haji lah. Pesanan bagi saya generasi-generasi sekarang ni. Okey, dia mudah saja. Pertama, saya punya mungkin kalau boleh bagi nasihat lah. Kita semua sebagai anak yang masih lagi jadi anak kan, maknanya ibu atau bapa yang masih lagi hidup. Macam saya tak boleh mengaku sebagai anak sebab ibu dan bapa saya dah tak ada. Jadi saya bapa kepada beberapa orang anak. Jadi kita sebagai anak, kita kena bersedia untuk berhadapan dengan kematian ibu dan bapa kita, dan kita kena penuhi maklumat, ilmu untuk kita uruskan. Kalaupun bukan kita yang uruskan, mungkin kita boleh bantu adik-adik kita yang uruskan dengan maklumat, dengan cara yang betul, dengan cara yang betul dan juga yang dapat memanfaatkan tanah dan juga dapat memberi manfaat juga kepada semua para waris yang berkenaan. Okey. Setakat ni itu saja Tuan Haji, tak ada soalan. Saya dah baca tadi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah kita sambung lagi, kalau ada permintaan saya akan request lagi dengan Tuan Haji nah.
Boleh, insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Tuan Haji. Okay. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.